بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi keizinan, taufik dan juga hidayah pada kita untuk kita menelusuri majlis ilmu. Mudah-mudahan segala-galanya melayakkan kita untuk mendapat keutamaan pada sisi Allah, seterusnya memudahkan jalan kita menuju ke syurganya. Amin. Pada pagi ini di sini dianjurkan oleh arwah Haji Muhammad Ali bin Abdul Karim sekeluarga. Mudah-mudahan keluarga ini sentiasa dirahmati oleh Allah, diampunkan dosa kesalahan mereka, dijauhkan daripada kemurkaannya, didekatkan kepada Allah, dimurahkan rezeki, diberkati hidup, dijadikan keturunan mereka keturunan yang baik-baik, yang menjadikan kebahagiaan untuk arwah Haji Muhammad Ali bin Abdul Karim. Amin. Tajuk pada pagi ini ialah Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ialah ialah sebuah kitab yang mengandungi selawat-selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah pun disusun oleh satu ulama besar, iaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli yang terkenal dengan Imam Jazuli. Dalil Khairat ini ialah merupakan satu susunan selawat-selawat pada Rasulullah dan diambil selalunya selawat-selawat ini ialah melalui ijazah daripada guru.
Muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, saya nak cerita sikit tentang Al-Imam Al-Jazuli. Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala ialah seorang ulama besar kelahiran Maghrib ataupun Morocco pada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina. Dulu Morocco ni, dulu Maghrib ialah sebuah negeri yang besar, sebuah negara yang besar yang meliputi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Maghrib tu sendiri, kemudian negara-negara yang berdekatan seperti Aljazair dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Imam Jazuli rahimahullah ta'ala menyusun kitab ini selepas mendapat tazkirah daripada seorang budak perempuan. Satu masa Imam Jazuli berjalan dalam hutan Marrakesh. Ini cerita daripada guru saya, Tuan Guru Haji Abu Bakar Palestin. Bila mana berjalan dalam hutan, tiba-tiba dia berjumpa dengan satu telaga, dan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak minum air ataupun nak mengambil manfaat daripada telaga ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi telaga ni tak ada timba. Jadi dia pun duk fikir macam mana nak ambil air telaga ni. Tiba-tiba lintas satu orang budak perempuan. Dia kata, "Pakcik, ada apa pakcik?" Kata Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala, "Pakcik ni cari timba, nak minum air." Kata budak tu, "Tak ada timba pakcik no." Tak apa. Budak ni langsung meludah ke dalam telaga tu. Bila budak ni meludah dalam telaga tu, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba ayat telaga tu naik. Bila ayat telaga tu naik, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka terkejutlah Imam Jazuli rahimahullah ta'ala. Dan waktu tu dia minum air, basuh muka-muka apa semua. Lepas tu tanya, "Adik ni, anak ni amal apa? Allah bagi karamah yang sebegitu besar sampai meludah ke dalam air, tiba-tiba air tu naik." Kata budak tu, "Pakcik, saya sebelum tu Imam Jazuli tanya, umur berapa ni?" Dia kata 10 tahun. Masya Allah, amal apa? Karamah Tuhan bagi sampai tu kali. Dia kata, "Pakcik, saya tak tidur malam, melainkan saya telah menghabiskan sebelum tidur, dari bangkit tidur sampai tidur balik. Jadi saya tak akan tidur sehinggalah saya menghabiskan 12,000 kali selawat kepada Rasulullah." Allah, kata Imam Jazuli. Menangis Imam Jazuli, "Ya Allah, hebatnya khidmat engkau pada Rasulullah." Jadi itulah cerita Imam Jazuli. Akhirnya daripada peristiwa ni, tazkirah daripada budak ni, Imam Jazuli menyusun kitab Dalailul Khairat. Berkata Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala, siapa yang mengamalkan selawat dalam Dalailul Khairat yang kita baca, yang kita baca tak sampai pun berjam-jam sehari. Kalau kita nak selawat 12,000, mengambil masa yang begitu lama, berjam-jam untuk menghabiskan selawat 12,000 pada Rasulullah. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kita mengamalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat dalam Dalailul Khairat, ia menyamai dengan 12,000 selawat kepada Rasulullah. Ini kelebihan dia. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah kami telah sampai di maqam Imam Jazuli rahimahullah ta'ala dan telah menerima
ijazah amalan Darul Khairat daripada Ashabul Fadil Al-Mukarram Syekh Fahmi Zamzam. Jadi untuk itu, di atas amanah ilmu, jadi saya mengijazahkan amalan ini untuk diamalkan oleh semua para muhibbin, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian, Imam Jazuli rahimahullahu taala telah memulakan mendidik manusia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di tempat kelahirannya iaitu di Fes, di Morocco, Maghrib. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kemudian subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, dia berpindah ke sebuah negeri namanya negeri Sus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sana dia menyebarkan lagi didikannya kepada umat, kepada ummah, dan mati dia di negeri Sus, diracun oleh orang yang memusuhinya Allah, daripada musuh-musuh Islam dan musuh-musuh agama. Dan dia mati tepat pada saat sedang bersembahyang di dalam sujud. Ini Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala. Begitulah para alim ulama yang hidup menyebarkan ilmu, menyebarkan ajaran Rasulullah, menyebarkan selawat, tetapi mereka tetap ada musuh-musuh yang tidak bersetuju, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak meridai terhadap kebaikan yang telah disebarkan. Maka disimpanlah jenazahnya di negeri Sus. Kemudian selepas 72 tahun, kalau tak salah ingat saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada beberapa situasi dan peristiwa yang menyebabkan jasadnya kena dipindahkan. Maka dipindahkan jasadnya daripada Sus ke Marrakesh. Alhamdulillah kami pun telah sampai di Marrakesh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu yang menakjubkan, ketika mana orang pindah jasadnya tetap utuh, masih elok seperti mana dikebumikan hari itu. Itulah keberkatan, itulah kelebihan orang yang banyak selawat kepada Rasulullah. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jasad mereka kerana mereka telah membahagiakan Rasulullah dan telah menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita nak sebut beberapa kelebihan yang ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kelebihan yang ada kepada pengamal, siapa-siapa yang mengamalkan Dalailul Khairat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalailul Khairat ni, bagi siapa yang mengamalkan dia, yang pertama sekali dia mendapat selawat daripada Allah dan para malaikat. Sebab selawat ini, siapa-siapa berselawat, Allah akan berselawat balik kepada dia. Juga malaikat pun akan selawat balik pada orang yang berselawat. Cumanya selawat Allah itu makna rahmat, selawat malaikat itu maknanya istighfar. Makna orang yang berselawat pada Rasulullah akan diberi dan diturunkan rahmat. Seperti mana yang Nabi sebut, man shalla alayya marrah, ataupun man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sesiapa yang berselawat kepadaku, Allah SWT akan berselawat kepadanya 10 selawat. Siapa yang maksudnya siapa-siapa selawat pada Rasulullah 10, Allah bagi padanya 10 rahmat. Allah selawatkan, siapa-siapa selawat dekat Nabi sekali selawat, Allah bagi pada orang tersebut 10 rahmat. Siapa-siapa yang selawatkan Nabi 10 selawat, Allah bagi kepada 100 rahmat. Siapa-siapa selawat 1 rahmat, Allah bagi pada 1000 rahmat.
Siapa selawat 1000 pada Rasulullah, Allah bagi kat dia 10,000 selawat, 10,000 rahmat. Jadi bayangkan orang tu mendapat rahmat daripada Allah sampai 10,000, sampai 100,000. Bayangkan bagaimana kehidupan orang yang selalu berselawat. Orang yang selalu berselawat tidak pernah ada dalam dirinya jiwa tidak tenang. Orang yang berselawat selalu mendapat kasih sayang Allah. Orang yang cuba nak menganiaya dia, nak menzaliminya, selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup tidak ada kesusahan dan kepayahan. Dalam hidup penuh dengan kesenangan dan kemudahan. Allah jadikan orang yang berselawat rumah tangganya bahagia. Allah jadikan orang yang berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak-anak yang soleh. Selawat ni pelbagai sebenarnya. Ada selawat syifa, ada selawat munjiah, ada selawat kabilah, ada selawat syifa dan sebagainya. Pelbagai ulama telah pun menyusun selawat-selawat ini mengikut ahwal mereka dengan Rasulullah. Kecintaan mereka pada Rasulullah itu membentuk hati yang merindui Nabi, sehingga Allah ilhamkan kepada mereka pelbagai jenis selawat untuk mengkhabarkan kepada kita ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, selawat Sidi Ahmad Al-Badawi ataupun disebut dengan selawat Al-Anwar. Selawat ini menambahkan nur ke dalam hati kita. Bahkan bagi orang yang yakin mengamalkan selawat itu akan mendapat kelebihan dari selawatnya. Ada satu orang murid saya, dia kata, "Ustaz, saya nak main mengaji ataupun nak hadar kuliah Ustaz ni, saya tak berhenti di traffic light." Saya kata, tak boleh, kena berhenti traffic light, bahaya tu Ustaz. Nak berhenti macam mana? Hijau. Jadi dia baca selawat Anwar ni, selawat Nur ni, selawat cahaya ni, jadi dia selalu hijau. Tu yang membahagiakan dia. Tu kelebihan selawat. Jadi maknanya selawat-selawat yang disusun oleh ulama ni daripada ahwal mereka, rasa cinta mereka pada Rasulullah. Jadi itulah yang beri kelebihan. Begitu juga satu keajaiban yang berlaku pada isteri saya, Ustazah Mahani. Waktu mana kami diuji dengan ujian keluarga, semua kena Covid. Ustazah paling teruk, dia duduk di tahap 4. Kira bila dia teruk ni, dia 60% sahaja, dia 40% sahaja elok paru-paru dia. 60 dah rosak habis lah, diserang oleh virus ataupun oleh menentang tu, Covid tu, Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi ketika mana dia dimasukkan ke ICU, dah sangat kritikal, dia menampas tapi nak turun tak ada, oksigen tak ada untuk lepas, teruk, sangat teruk. Dan dia pun telah pun memberi wasiat terhadap apa-apa yang dia wasiatkan, termasuk di mana nak dikebumikan kalau sampai kepada peringkat maut dengan Covid. Jadi subhanallah, kami pun redha lah apa akan jadi. Pada malam macam Tok Guru ni dengar elok ya, Sahadat Sayyidina Muhammad. Nama apa? Si Darwish tu orang sufi. Orang sufi orang itu panggil Darwish. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila dimasukkan ke malam pertama di ICU, sebelum tu kami dah baca selawat kabilah 4,444 kali. Jadi kami sekeluarga bagi-bagi anak beranak. Kemudian anak-anak murid, mereka pun bagi sama-sama. 4,444 kali tu bagi-bagi. Orang ni dapat, malah bagi-bagi ni ikut kalau ramai baca tak banyak lah.
Jadi kami tu kalau sekeluarga kami 299 seorang. Jadi niatnya, ya Allah bagilah kemudahan kepada ustazah untuk apa-apa keajaiban yang Tuhan tentukan. Subhanallah, malam pertama tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan berkat salawat kamilah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-ra'ib husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli amatin nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Jadi bila mana kita dah selesai baca semua, pada malam itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas keluar daripada ICU sudah bercerita malam pertama tu dalam pukul 12.30 duk bertarung dengan maut tu. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pejam mata, dia nampak ulama daripada kepalanya sampai ke kakinya. Jadi di belah kepala dia ialah Syekh Abu Bakar Al-Adni, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, satu ulama besar di Yaman. Di hujung kaki dia suami dia. Jadi pada ketika itu ulama-ulama ni bergelut membekalkan oksigen pada dia. Semua pakai hembus macam tu. Hembus tolong dia. Mereka pun macam kelang kabut. Maknanya kelang kabut ni maknanya nak menyelamatkan, menghembus kepada dia. Jadi bila dia jaga, celik tak ada, dia pejam, mereka tu ada. Sampailah dia hilang diri, terlelap. Dia jaga dalam pukul 3, penuh mulut dengan oksigen, menyebabkan dia keluar, dan sampailah hari ini Allah bagi kesembuhan dengan berkat selawat. Jadi makna selawat ni amal lah. Semua ada kelebihan di dunia dan terlebih besar kelebihan di akhirat. Kalau ada anak-anak kita terlekat tulang contohnya, ambil periuk, tak kira lah periuk tu periuk karen ke ataupun periuk dulu-dulu ke, boyak dalam periuk. Lepas tu baca salawat syifa. Macam mana salawat syifa? Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu salawat syifa. Kita baca 7 kali ataupun 11 kali. Jadi kita bagi anak kita minum air tu, insya-Allah akan turun tulang yang lekat di kerongkong. Jadi subhanallah, itulah kelebihan salawat pada Rasulullah. Terlebih lagi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengamalkan dalailul khairat. Dalailul khairat ni, siapa-siapa yang mengamalkan dia jadi wirid dia, hari-hari dia baca Allahumma salli ala sayyidina. Apa yang tempat tu ni? Tudung periuk. Saya tak beritahu. Jadi dengan tudung periuk tu, jadi kita sallallahu sayyidina Muhammad, kita gunakan untuk melepaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tulang yang lekat dalam kerongkong. Jadi bagi orang yang mengamalkan selawat dalam Dalailul Khairat ni, kelebihan dia banyak. Di dunia lah kita sebut kemudahan untuk semua urusan dunia, urusan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah murahkan rezeki, Allah mudahkan urusan. Hampir-hampir boleh dikata orang yang mengamalkan Dalailul Khairat, dia tidak ada masalah. Pasal masalahnya kalau berlaku, selesai dengan mudah, insya-Allah.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah Sayyidina Muhammad, itulah kelebihan yang ada pada kitab Dalailul Khairat. Dan kami alhamdulillah sangat-sangat bersyukur sebab Allah sampaikan di maqam Imam Jazuli rahimahullahu taala, satu maqam yang sangat hebat. Dan kelebihan kami juga adalah kerana berziarah dengan para ahli ulama ke Maghrib, ke Morocco, sallallahu Sayyidina Muhammad. Di sana, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kami temui pelbagai keajaiban. Negeri yang sangat hebat, ulama yang sangat ramai. Dan insyaAllah kalau Allah izin, nanti saya rasa nak bawa para muhibbin untuk kita melihat keajaiban negeri Maghrib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan kita boleh berada di hadapan makam Imam Jazuli dan membaca Dalailul Khairat. Masya Allah. Saya ingat satu ulama besar dulu, kata saya ingat Raja Haji yang perang lawan penjajah. Raja Haji dibunuh syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sebelah kanannya senjata, di sebelah kirinya Dalailul Khairat. Jadi dalam perang bawa senjata, perang. Sallallahu Sayyidina Muhammad, di sebelah kirinya dia pegang Dalailul Khairat. Waktu dia syahid, masih lagi di sebelah kirinya tak terlepas Dalailul Khairat. Makna berperang dan bersama dengan Rasulullah. Syahid beriring dengan keridaan Rasulullah. Jadi insya-Allah saya ingat sekat tu dulu untuk kita. Sebenarnya nak bercakap maudhu' ni panjang, kelebihannya sampai 70 kelebihan Dalailul Khairat. Cuma saya tak ada kesempatan untuk membaca semuanya oleh kerana kami adalah musafir. Jadi tuan-tuan, doakan pembesaran kami ini dirahmati oleh Allah, dan kita doakan semua para muhibbin kita sentiasa dirindui oleh Rasulullah dengan sebab banyak bersalawat pada Rasulullah, insya-Allah. Hari ini saya akan ke Seri Iskandar untuk tengok satu tanah yang akan diwakafkan oleh satu orang muhibbin untuk didirikan darsa di sini, insya-Allah. Seterusnya lepas zuhur kita akan ke Kuala Kangsar untuk melihat satu tanah lagi yang muhibbin kita bercita untuk didirikan darsa juga di sana, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan didirikan madrasah dan pondok ini akan menjadikan lebih ramai mereka-mereka yang nak mendekatkan diri kepada Allah dan menghabiskan usianya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada keluarga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iaitu keluarga Haji Muhammad Ali bin Abdul Karim sekeluarga. Dan mana Allah selalu merahmati mereka, dan Allah selalu merahmati kita juga. Diiringi hidup kita ini dengan kasih sayang Tuhan. Dimudahkan kehidupan dengan berkat selawat pada Rasulullah, dan jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang sentiasa taat kepada Dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'uhum fiha subhanaka Allahumma wa alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal Allah.